Dia masuk dia. Dua kita pun sepatutnya kita dengan gambar-gambar orang lama tu pernah kita. So dia sepatut ada sekarang lu patut. Bersemangat. Kain ber dalam tajuk. Oh, okey. Buku ni gini. Ni. Buku ni kita bukanlah sana saya tengok cikgu boleh pakai dia pada sekolah dulu kita salah mak itu bangsa-bangsa hari gitu lah. Ini malu. Saya beli dalam 2-300 kan ni pergi haji. Kau bawa sikit buku. Oh, tu cerita sikit buku. Buku tu cerita untuk benda. Siapa boleh guna? Kayak ni. Cikgu Nawi. Cikgu Nawi nak cerita buku dia. Buku ni boleh digunakan oleh siapa saja yang ingin menggunakan bahasa yang betul. Sebab kita ambil yang asas-asas untuk kegunaan semasa. Jadi kuranglah dosa pelawak sikit. Kita kata orang ni bangsa hak mazhab. Ni bahasa mazhab. Hanya silap bukan sahab mazhab. Jadi ambil hak asas-asas supaya hak yang salah buat salah kita ni, dan bolehlah kita gunakan untuk sarungan. Boleh beli kat mana? Kedai buku biasa ada? Shopee ada. Dengan saya ada. Ya. Saya ada. RM5. COD pun boleh buat. Online pun ada? Online ada. Online ada ya? Online ada. Okey. Siapa yang berminat dengan bahasa Melayu ni boleh beli buku ni. Buku Cikgu Nawi ni. Larang dia. Cikgu Nawi ni. Pakar bahasa Melayu. Okey. Ini saya dapat free Kini kita lo power dapat free. Begini awak lama dia nak buku, dia nak jual baik tak pasti tapi naik tak pasti buat kata gini kalau dia supaya tu baik lah dia report juga dia dapat sama Assalamualaikum. Hari ini saya dapat hadiah sebuah buku daripada sahabat saya, Cikgu Nawi Ismail. Cikgu Nawi Ismail seorang guru pakar bahasa Melayu. Buku ni ditulis oleh Cikgu Nawi Ismail dan Muhammad Hamzi Fahmi. Dia beri tajuk Bahasa Melayu Bijak Berbahasa. Jadi dia tulis kat sini panduan penggunaan bahasa untuk semua. Jadi kalau untuk semua ni maknanya untuk murid sekolah boleh, pelajar universiti boleh, orang awam pun boleh orang awam. Jadi sebenarnya pada masa sekarang ni banyak sangatlah kesalahan berbahasa, sama ada dalam pembinaan ayat
dan juga dari segi ejaan. Sebutan pun memang berlakulah kesilapan. Jadi bagi saya lah, saya seorang yang tidak mahir bahasa Melayu ni, bukan orang kata bukan pakar dalam bahasa Melayu. Boleh bercakap bahasa Melayu daerah, dialek, tapi bahasa Melayu persuratan tu kurang mahir. Jadi memang saya gembira lah dapat hadiah buku ni. Jadi kalau ikut apa yang ditulis dalam kata pengantar ni oleh Cikgu Nawi bin Ismail dan juga Cikgu Muhammad Hamzi Fahmi ni, dia ada disebut sini dia kata tujuan penerbitan buku ini adalah untuk membantu pelajar dan pengguna bahasa yang lain mengenal pasti kesalahan bahasa, termasuk kesilapan ejaan yang dilakukan oleh pelbagai pihak, agar kesalahan tersebut tidak berterusan. Kalau kita tidak jaga bahasa kita, bahasa Melayu, sebagai orang Melayu, siapa lagi yang akan mempertahankan? Sebab kita selalu dengar pemimpin kata bahasa jiwa bangsa. Ada kaum atau bangsa sangat mempertahankan bahasa dia, walaupun dia berada di mana-mana, di bumi mana, di benua mana, dia tetap membawa bahasanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tahulah bangsa mana, kaum mana yang sangat menjaga bahasa dan budaya mereka. Jadi di sini dia kata bagi mencapai matlamat tersebut, buku ini lebih memfokuskan kesalahan bahasa dan pembetulannya bagi setiap aspek. Okey. Itu. Jadi kalau kita tengok ni kandungan dia. Kandungan dia. Dia kata bab 1 sebutan dan ejaan. Ejaan tu saya sangat teruja dengan ejaan lah, sebab banyak ejaan yang kita lupa dan salah. Kita belajar semasa di sekolah dulu, lepas tu berhenti belajar. Dan bila kita mengajar, contohnya saya mengajar mata pelajaran sains, jadi bahasa ni tidak bukan tidak penting, tapi tidak diberi tumpuan sangat. Ada morfologi, ada imbuhan dan kesilapan penggunaannya, ada sintaksis, bentuk ayat ada, bentuk sintaksis tu bentuk ayat macam-macam lah. Ayat aktif ke, ayat pasif ke, kemudian ada kemuskilan penggunaan bahasa. Jadi buku ni bagus dia ni, buku ni walaupun dia guna umum, tapi dia ada macam ruang penilaian, ada ruang penilaian. Jadi kita boleh uji, kita boleh uji kecakapan kita bila kita baca, kita tahu, kemudian kita cuba buat latihan. Walaupun kita sudah tidak bersekolah, maknanya kita boleh ujilah. Kalau kita nak mantapkan bahasa Melayu kita, penggunaan bahasa Melayu, kita boleh uji tak? Dan dia sediakan jawapan di belakang ni, ada jawapan. Jangan susah, ada jawapan sekali. Jadi kita boleh nilai setakat mana kemampuan dan keupayaan kita menguasai bahasa Melayu ni. Jadi kalau malu-malu nak tanya, kita boleh tengok sini. Tapi sebenarnya walau bagaimanapun apa-apa ilmu pun dia mesti berguru. Kita baca, contohnya kita baca ni buku ni, kalau kita tak faham, kita kena jumpalah orang-orang yang pakar. Contohnya orang seperti Cikgu Nawi ni. Cikgu Nawi ni dia Facebook dia ada Nawi bin Ismail. Boleh berhubung dengan dia, boleh tanya boleh tanya. Dia ada Facebook. Okey, saya nak tunjuk bahagian yang saya berminat lah. Sebab bila kita sekarang ni, kita
selalu menulis dalam Facebook. Jadi kadang-kadang kita tulis ikut suka kita je. Jadi baguslah kita latih diri kita supaya kita menulis dengan ayat dan ejaan yang betul. Dalam penggunaan bahasa Melayu ni, kita banyak ramai orang melakukan kesalahan, terutama ejaan. Jadi sekarang ni orang suka menulis dalam Facebook dan juga WhatsApp atau Telegram. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh dengan bahasa medsos, bahasa WhatsApp ke bahasa Telegram ke, kita tidak beri penekanan kepada aspek ejaan dan lain-lain lah, penaan ayat. Jadi cuba kita lihat ni kepada ejaan ni, apakah perkataan-perkataan yang kita selalu melakukan kesilapan semasa kita mengeja. Ni tengok contoh dia bagi. Banyak contoh yang dia bagi. Contoh sini saya tengok kita eja arkitek. Kita selalu eja AKITEK. Tapi yang sebenarnya ialah arkitek. Arkitek ni bahasa pinjaman. Ni ANIH sepatutnya ni ANEH. Itu tengok yang kita selalu silap. Mentera patutnya mantra. Jangan. Ni yang saya buat silap ni. Ni yang saya buat silap. Kurikulum. Saya sampai hari ni baru saya tahu ni. Hari ni ejaan ni sebenar tak ada sempang. Saya selalu eja KO sempang. KURIKULUM. Yang betulnya ialah kurikulum, tak ada sempang. Banyak benda yang baguslah kalau kita beli buku ni. Ada ni contoh-contoh ejaan yang diberikan sini. Ni apa ni, lakonan. Lakunan. Sepatutnya je lakon, KON, lakonan. Lakonan. Stokin. Kita saja STOKIN, stokin. Patutnya stokin, KING. Ni baguslah. Bagus. Bagus buku ni. Dia beri kita ni. Jadi boleh beli ni. Tengok ni, boleh tengok sini. Dia bagi contoh ejaan-ejaan yang kita selalu buat silap. Bagus. Kita lah yang kena jaga bahasa kita, bukan kita suruh orang lain jaga bahasa kita. Jadi kalau kita orang Melayu tak jaga bahasa Melayu, kita harapkan siapa yang jaga bahasa kita? Ini kita, kalau kita dah lupakan bahasa, sebenarnya kita akan lupa budaya kita, dan kita akan lupa asal usul kita, dan kita tidak akan ada lagi semangat semangat untuk mempertahankan kewujudan bangsa kaum kita. Ni berbeza. Orang Arab dulu-dulu, tengok orang Arab dulu macam mana dia jaga bahasa, jaga keturunan. Ni ejaan kata majmuk. Ni pun ejaan kata majmuk pun banyak yang kita silap. Ni dia dah bagi contoh. 15 kata majmuk yang dianggap mantap dan dieja serangkai. Ni apa tu? Mana? Antara bangsa.
antarabangsa. Dieja satu, antarabangsa. Beritahu, bumi putra, jawatan kuasa, kaki tangan. Oh, ini pun saya pun keliru nak eja kaki tangan ni. Sekali jauh, sekali dekat. Tengok ni. Ni dah kita dapat tahu. Memang dia dieja serangkai, kaki tangan. Kata majmuk. Kita sekolah dulu lah kata majmuk kan. Itu gabungan dua atau lebih perkataan. Kata majmuk. Ini nak kena belajar semula ni. Tapi dah malu lah tua-tua ni. Kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tanda tangan, tanggungjawab, warga negara, pesuruhjaya. Ini semua kata majmuk yang dieja serangkai. 15. Yang mantap. Okey. Kata majmuk yang lain dia kata hendaklah ditulis secara terpisah. Termasuklah apabila menerima awalan. Ejaannya hendaklah ditulis serangkai apabila menerima apitan. Tu nak kena belajar tu. Apa dia awalan, apa dia apitan. Dah lama tinggal tengok. Contoh dia kata ambil alih. Itu kata majmuk. Dia eja berasingan, ambil alih. Kalau masuk awalan diambil alih. Dia masih berjarak lagi tu, berpisah lagi. Tapi bila dah ada apitan ni semudah terkepit lah. Depan ada, belakang ada. Jadi contohnya peng, imbuhan peng atau awalan peng dengan an. Jadi pengambil alihan. Jadi bila berlaku apitan, dia dieja serangkai. Campur aduk, bercampur aduk, mencampur adukkan. Jadi itu kemas kini, kenal pasti, kuat kuasa, naik taraf, satu padu, urus niaga. Semua ni kata majmuk yang dieja berasingan, terpisah. Itu. Banyaklah benda yang kita lupa. Bagus beli buku ni. Bagus beli buku ni. Tengok. Dia kata pengguna bahasa Melayu kerap melakukan kesalahan ejaan apabila mengeja kata majmuk yang konsonan terakhir pada perkataan pertama sama dengan konsonan awal pada perkataan kedua. Apa tu? Apabila salah satu konsonan itu digugurkan, maka ejaannya pasti tidak tepat. Contoh. Contoh tu. Alat tulis. Tu. Jadi konsonan yang sini lah T lah. T. Jadi alat tulis dia sebenarnya dua perkataan. Alat berakhir dengan T, tulis bermula dengan T. Jadi dia tak boleh tulis, tak boleh digabung, tak boleh dirangkaikan, kena tulis berasingan. Alat tulis, bandar raya, gambar raja, kereta api, pasar raya, sama ada, tengah hari. Tengah hari pun kena asing. Ni saya kena ni. Banyak apa yang saya tulis saya gabungkan tengah hari. Sebenarnya tengah hari berasing ni satu lagi yang saya selalu guna ni. Urus setia. Ini saya ni memang yang terbaru ni pun saya silap dah tulis. Urus setia tu saya tulis serangkai. Saya pun ada juga saya tanya orang, tapi orang kata ada urus setia ni tulis serangkai. Rupanya ni berasingan. Urus setia.
Oh, alhamdulillah. Kita boleh belajar semula lah bahasa Melayu. Kita belajar mengamalkan yang betul lah. Mengamalkan yang betul. Jadi kita sama-samalah jaga jaga bahasa kita. Ni. Jadi boleh tengok dalam buku ni banyak dia komen akan perkara-perkara ejaan apa semua yang salah lah tentang bahasa. Bagus beli ni. Ini ada lagi contohnya apa, pengulangan ni, ejaan kata ganda dan penggunaan tanda sempang. Tanda sempang untuk pengulangan. Contohnya anak, ada sempang. Itu pengulangan penuh. Anak. Jadi anak sebut 2 kali, pengulangan penuh. Jadi ada sempang. Tapi kalau pengulangan separa, jari. Jadi tak ada sempang. Jari. Ini kena betul lah. Rasa memang tanggungjawab kita lah belajar bahasa Melayu ni dan menggunakan ejaan bahasa Melayu yang betul lah. Jangan main-main. Jangan main-main lah dengan bahasa Melayu. Jangan kita rosakkan bahasa Melayu. Jangan main-main. Kita kena buat sesuatu supaya bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan didaulatkan. Didaulatkan di negara kita. Asalnya negara kita apa? Tanah Melayu. Jadi Malaysia. Okey. Ini ada lagi pengulangan, dia kata pengulangan berentak. Cerai berai, bolak balik, anak pinak. Semua ada. Ada sempang. Kuih muih. Ni pun yang biasa kita guna ni. Kuih muih pun kena ada sempang. Kuih muih. Okey. Banyak banyak panduan yang kita boleh dapat daripada buku ni. Dari buku ni. Jadi bolehlah saudara-saudari beli buku ni. Banyak dalam ni. Cara nak buat ayat pun ada. Semua ada di sini. Ada apa dia ayat pasif, apa dia ayat aktif. Semua ada. Apa yang salah, apa yang betul. Contoh tengok salah. Apa jarak. Macam jarak kan. Dihantar, tak boleh tulis jarak, kena yang betul tulis dihantar dekat. Yang sini di sini tak boleh dekat, kena jauh, jadi di sini. Di sini. Dia akan ceritalah dalam ni sebab apa yang berjarak, sebab apa yang dekat, yang rapat, tempat ke apa ke. Semua ada di sini. Boleh beli beli buku. Bagus ni. Bagus. Terima kasih saya kepada Cikgu Nawi yang telah bagi pada saya buku ni. Memang saya ingin belajar lah untuk, sebab saya suka menulis dalam Facebook tu. Ini penilaian, tengok penilaian ada sini. Boleh, kita boleh nilai diri kita. Boleh nilai, dan kita bolehlah bertanya. Kalau kita tak faham, kita boleh tanya orang-orang yang mahir. Boleh rojok terus kepada Cikgu Nawi, boleh tengok, buka Facebook dia, Nawi Ismail. Nama dia, type je Nawi Ismail boleh. Seorang guru pakar bahasa Melayu, munshi bahasa Melayu, tokoh guru kebangsaan. Tu dia dulu sekolah sama dengan saya. Tapi dia hebat. Dia jadi pakar bahasa Melayu. Saya sekarang belajar dengan dia semula untuk mahir bahasa Melayu. Belajar tak apa tua pun. Ilmu tak rugi kita belajar. Ilmu ni semakin kita belajar, semakin berkembang dia, semakin berguna. Ini jawapan dia belakang.
Ini jawapan dia. Belakang dia ada disediakan jawapan untuk kita menilai dari sendiri. Ini penilaian kendiri. Ini biodata penulis Cikgu Nawi Ismail dan Cikgu Muhammad Hamzi Fahmi. Ada sini biodata dia. Boleh, kalau beli boleh tengok biodata dia. Semua orang-orang hebat ni, orang-orang hebat dalam bahasa Melayu. Jom kita belajar bahasa Melayu. Kata orang, bijak berbahasa. Kenapa? Bahasa adalah jiwa bangsa. Bahasa itu adalah jiwa bangsa. Kalau kita buang bahasa, maka kita akan terumbang-ambing. Tak tahu bangsa apa kita. Jom kita belajar bahasa Melayu. Bijak berbahasa. Boleh belajar bersama Cikgu Nawi. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih pada sahabat saya Cikgu Nawi. Bagus buku ni, bagus.